saya percaya semua orang tahu bahawa Amerika Syarikat merupakan negara yang paling bebas di dunia kerana negara tersebut terdiri daripada berbagai bangsa dari seluruh dunia dan setiap kaum juga menganut kepercayaan agama yang berbeza. Walau bagaimanapun, selain Amerika Syarikat yang mampu menerima kepelbagaian kaum dan kepercayaan agama, terdapat sebuah lagi negara di dunia ini yang serupa dengan Amerika Syarikat dalam membina sebuah negara yang terdiri daripada berbagai bangsa dan budaya agama, iaitu Malaysia. Di Malaysia, 3 kumpulan etnik terbesar adalah Melayu, Cina, dan India. Setiap kumpulan ini mewakili agama yang berbeza, yaitu Islam, Buddha, dan Kristian. Antara 3 agama ini, Islam mempunyai pengaruh yang paling besar dan meluas di Malaysia. Adakah anda bertanya-tanya mengapakah Islam mempunyai pengaruh yang begitu besar di Malaysia? Hari ini, saya akan berbincangkan sejarah penyebaran Islam di Malaysia. Penyebaran Islam di Malaysia tidak dapat dipisahkan daripada pelabuhan perdagangan yang paling maju dalam sejarah, yaitu Melaka, yang juga merupakan tempat asal penyebaran Islam di Malaysia. Pelabuhan Melaka berkembang pesat kerana Selat Melaka menghubungkan laluan perdagangan antara China, India, Timur Tengah dan Afrika Timur. Oleh itu, pada sekitar abad ke-14 Masihi, Melaka menarik ramai perdagangan Muslim dari Arab, India dan China yang menjadi pendorong awal kepada penyebaran Islam di semenanjung Tanah Melayu. Pemerintah pertama Kesultanan Melaka, Para Meswara, di bawah pengaruh penyebaran Islam dan hubungan naungan dengan China, serta demi mendapatkan kelebihan dalam perdagangan, akhirnya meninggalkan agama Hindu dan Buddha, memeluk agama Islam dan menjadi Sultan Melaka yang pertama. Dengan perkembangan masa, pada abad ke-15 Masihi, Kesultanan Melaka semakin kuat dari segi pengaruh politik dan agama. Kerana dasar perdagangan bebas dan kestabilan kerajaan, namun kekuatan Melaka turut menarik serangan dari negara jiran Siam, ialah Thailand pada hari ini, yang melihat pertumbuhan Melaka sebagai ancaman serius terhadap keselamatan dan kepentingan ekonomi mereka. Oleh sebab itu, Siam melancarkan serangan terhadap Melaka demi melindungi kepentingan negaranya. Namun pada masa itu, Bendahara Melaka Tun Perak bukan sahaja berjaya menghalang serangan Siam dan mempertahankan Kesultanan Melaka, malah semasa pentadbirannya, beliau turut memperluaskan pengaruh Islam ke seluruh semenanjung Tanah Melayu, termasuklah Johor, Kedah, Perak, Pahang, dan Terengganu. Ini menjadikan Kesultanan Melaka salah satu kerajaan terkuat di semenanjung Tanah Melayu pada masa itu. Boleh dikatakan bahawa Bendahara Tun Perak memberikan sumbangan besar terhadap pengaruh Islam di semenanjung Tanah Melayu. Tetapi malangnya, selepas Kesultanan Melaka ditakluk oleh Portugis pada awal abad ke-15, Kesultanan Melaka mula mengalami kemerosotan. Hal ini kerana Portugis bukan sahaja mengenakan cukai yang tinggi, tetapi juga bersikap sangat keras terhadap Islam. Kebanyakan Portugis beragama Katolik dan setelah menakluk Melaka, mereka giat menyebarkan agama Katolik serta memaksa masyarakat Muslim memeluk agama tersebut. Tindakan ini mencetuskan penentangan serta penghirahan besar-besaran dalam kalangan Muslim. Guru-guru agama dan pendakwah Islam melahirkan diri ke Sumatera, Jawa, dan Borneo untuk menyebarkan Islam. Namun tindakan Portugis itu bukan sahaja gagal melemahkan pengaruh Islam, malah ia
menyebabkan penyebaran Islam ke lebih banyak wilayah di semenanjung Tanah Melayu. Pada tahun 1641, Belanda menewaskan Portugis di Melaka dan mengambil alih pemerintahan. Belanda sebagai sebuah negara yang mementingkan kepentingan ekonomi tidak menentang Islam selagi ia tidak menjejaskan keuntungan perdagangan. Malah, Belanda melarang upacara Katolik selama 60 tahun sebagai hukuman kepada Portugis. Namun, agama Katolik tidak lenyap sepenuhnya. Walau bagaimanapun, pada ketika itu, Belanda Melaka sudah pun mengalami kemerosotan dan tidak lagi mempamerkan kegemilangan ekonominya yang terdahulu. Oleh itu, ritual keagamaan yang diwariskan oleh Portugis menjadi sebahagian daripada ciri unik dalam sejarah agama di Malaysia. Selama beberapa abad berikutnya, semenanjung Tanah Melayu terus berada di bawah pengaruh kuasa luar. Tetapi tidak banyak perubahan dalam hal agama, sehingga abad ke-18, British menggantikan Belanda dan mula menguasai semenanjung Tanah Melayu. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, British merampas kuasa Sultan-Sultan Melayu dalam urusan selain daripada agama dan budaya. Akibatnya, muncul satu gerakan penentangan yang dikenali sebagai kaum muda yang bertujuan untuk mempromosikan perpaduan nasional Islam dan anti-kolonialisme di Tanah Melayu. Gerakan ini akhirnya mendapat sokongan British yang mencadangkan penubuhan sebuah persekutuan yang terdiri daripada negeri-negeri di semenanjung Tanah Melayu yang bukan sahaja mengekalkan hak negeri-negeri Melayu, tetapi juga menjamin keutamaan orang Melayu dalam pelbagai aspek. Ini menjadi asas kepada penubuhan negara yang dipimpin oleh orang Melayu beragama Islam di Tanah Melayu. Pada abad ke-20, di tengah-tengah ancaman daripada Parti Komunis Malaya, UMNO membentuk pakatan dengan Persatuan Perniaga Cina dan Pertubuhan India. Pakatan ini terdiri daripada pengawai-pengawai Melayu, peniaga-peniaga Cina dan intelektual India. Pada 31 Ogos 1957, Tanah Melayu mengisytiharkan kemerdekaannya setelah hampir 150 tahun di bawah penjajahan British, dan negara ini dikenali sebagai Malaysia. Merdeka! 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 Perdana Menteri pertama Malaysia ialah Tunku Abdul Rahman, dan beliau menamakan Kuala Lumpur sebagai ibu kota negara Malaysia. Pada tahun 1963, Malaysia berkembang dengan kemasukan Borneo dan Singapura. Namun pada tahun 1985,
Singapura keluar daripada Persekutuan Malaysia dan kekal sebagai sebuah negara yang berdaulat hingga ke hari ini. Malaysia menetapkan Islam sebagai agama rasmi, namun tidak mewajibkan bangsa-bangsa lain untuk menganut Islam. Setiap kaum bebas untuk mengamalkan agama masing-masing, yang menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara dengan pelbagai kepercayaan, termasuklah Kristian, Buddha, Hindu dan yang utama Islam. Selain itu, Perlembagaan Baharu Malaysia menetapkan bahawa orang Melayu yang beragama Islam mempunyai keutamaan dalam pemberian beasiswa, lesen perniagaan dan jawatan dalam sektor awam, serta mendominasi bidang pendidikan dan institusi negara, dan juga termasuklah kedudukan sultan di setiap negeri. Layanan istimewa terhadap orang Melayu ini kekal hingga ke hari ini dan membentuk keadaan semasa di Malaysia.